Selamat datang ke Teknopen 3.3. Perkongsian bahan inovasi, teknologi pendidikan berasaskan kajian tindakan. Anjuran, sektor sumber dan teknologi pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Saya, Cikgu Mariani John di Sibatu, Alias Marilyn, guru matematik selama 18 tahun dari Sekolah SMK Pulau Gaya, Sabah, Malaysia. Saya sangat berbesar hati kerana diberi peluang untuk berkongsi kajian tindakan yang bertajuk Kaedah JPI Ibu dan Anak meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah pendaraban indeks dan adaptasi semasa PKP. Latar belakang dan isu kajian. Saya telah membuat kajian tindakan pertama pada 28 April 2018. Tajuk kajian tindakan saya ialah menyelesaikan pendaraban indeks menggunakan JPI Ibu dan Anak bagi 12 orang pelajar kelas tingkatan 3 dinamik di SMK Pulau Gaya. Mata pelajaran Matematik tingkatan 3, tajuk Indeks Bab 1, topik pendaraban indeks. Isu atau masalah, pelajar kurang menguasai pendaraban indeks. Dan keputusan daripada kajian tindakan ini ada peningkatan yang ketara. Dan komen positif, kaedah JPI Ibu dan Anak adalah mudah tapi berkesan. Dan ada juga komen yang perlu ditambah baik, iaitu kaedah hanya boleh digunakan oleh pelajar di sekolah pengkaji sahaja. Dan masa PDPC mengajar JPI Ibu dan Anak ini selama 2 minggu agak lama. Maka, inisiatif saya selaku pengkaji, saya membuat penambahbaikan dan melakukan PDPC singkat selama 1 jam sahaja dan di sekolah lain. Ini adalah objektif kajian tindakan saya. Objektif umum, pelajar dapat menguasai kemahiran pengiraan yang melibatkan pendaraban nombor bulat, nombor perpuluhan, nombor pecahan, dan sebutan algebra dalam tata tanda indeks. Objektif khusus, di mana pelajar dapat mengingati langkah pendaraban indeks dengan mudah, mempermudahkan pendaraban indeks bagi nombor dan sebutan algebra yang diungkapkan dalam tata tanda indeks dengan asas yang sama dan asas yang berlainan. Pada 30 April 2019, saya mendapat peluang keemasan untuk menjalankan kajian tindakan saya di sekolah lain melalui pelaksanaan komuniti pembelajaran profesional di bawah seliaan PPD Kota Kinabalu yang melibatkan seramai 30 orang pelajar tingkatan 3 Kenanga SMK Sanzek yang terdiri daripada 12 orang lelaki dan 18 orang perempuan. 4 orang guru matematik dan 2 orang pegawai SISC Plus PPD KK.
Ini adalah JPI Ibu dan Anak atau Jadual Pendaraban Indeks Ibu dan Anak. Hak cipta sudah direkodkan ke dalam Daftar Hak Cipta Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO pada 18 April 2018. Inovasi JPI Ibu dan Anak ini direka khas untuk membantu pelajar tingkatan 3 dalam topik indeks bagi menyelesaikan pendaraban indeks yang melibatkan nombor bulat, nombor perpuluhan, nombor pecahan, sebutan algebra, dan sebutan algebra berangka dengan mudah, yakin, pantas dan tepat. JPI Ibu dan Anak juga boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar guru dalam PDPC. JPI Ibu dan Anak ini juga boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar guru dalam PDPR semasa PKP. Ini adalah kit JPI Ibu dan Anak yang terdiri daripada cetakan berwarna JPI Ibu dan Anak saiz A4, marker pen, pemadam marker pen, soalan ujian pra dan soalan ujian pos. JPI Ibu dan Anak yang berwarna. Setiap helaian dilamina agar pelajar dapat menggunakannya berulang kali. Keistimewaan kit JPI Ibu dan Anak ini adalah ianya boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar guru dan juga bahan bantu belajar pelajar. Ini adalah cara pelaksanaan intervensi JPI Ibu dan Anak. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang ber-RPH dijalankan selama 1 jam. 10 minit yang pertama, ujian pra dijalankan. Selepas itu, 30 minit pengajaran kaedah JPI Ibu dan Anak, 10 minit ujian pos, dan 10 minit yang terakhir semak jawapan dan temu bual dengan pelajar. Ini adalah jadual pendaraban indeks Ibu dan Anak ataupun JPI Ibu dan Anak. Ada 6 ruangan yang penting dalam jadual pendaraban indeks Ibu dan Anak, iaitu ruangan soalan, ruangan ibu, ruangan anak, jumlah anak, ruangan ibu berserta jumlah anak, dan juga yang terakhir iaitu ruangan jawapan. Pelajar diperkenalkan dengan jadual ini dan ruangan-ruangan ini memudahkan mereka untuk mengisikan jawapan mereka di ruangan yang betul. Berikut adalah isu atau masalah yang dapat ditangani oleh JPI Ibu dan Anak. Isu pertama, pelajar tidak dapat membezakan antara asas dan indeks. Penyelesaiannya,
pelajar diperkenalkan dengan JPI ibu dan anak. Guru memperkenalkan asas sebagai ibu dan indeks sebagai anak. Ini mudah diingat oleh pelajar kerana ianya berkaitan dengan kehidupan seharian. Kesannya, pelajar sudah tidak keliru. Mereka dengan mudah dapat mengenal pasti yang mana asas dan yang mana indeks. Isu kedua, pelajar kerap melakukan konsep pendaraban indeks yang salah. Mereka cenderung mendarabkan indeks tersebut. Penyelesaiannya, JPI ibu dan anak menyediakan ruangan bagi ibu dan anak. Dan ruangan jumlahkan anak. Pelajar mudah mengisi ruangan mengikut soalan yang diberikan. Kesannya, pelajar seronok melakukan pendaraban indeks dengan yakin dan tepat. Isu ketiga, pelajar fobia untuk cuba menjawab pendaraban indeks yang melibatkan nombor perpuluhan, nombor pecahan, sebutan algebra, dan sebutan algebra berangka. Penyelesaiannya, JPI ibu dan anak memudahkan pelajar untuk melakukan pendaraban. Kesannya, pelajar gembira dan suka menyelesaikan apa saja bentuk soalan pendaraban indeks yang diberi. Isu keempat, pelajar sukar untuk melakukan pendaraban indeks yang melibatkan lebih dari satu asas. Penyelesaiannya, JPI ibu dan anak memudahkan pelajar mengisi ruangan mengikut asas yang berlainan. Kesannya, pelajar dapat menyelesaikan pendaraban indeks yang melibatkan sehingga 5 asas yang berlainan dengan cepat dan tepat. Intervensi mempermudahkan pendaraban indeks menggunakan jadual pendaraban ibu dan anak. Diberi bahawa A kuasa N, di mana N adalah indeks atau dikenali sebagai anak, dan A adalah asas yang dikenali sebagai ibu. Langkah demi langkah menggunakan JPI ibu dan anak. Berikut adalah contoh soalan pendaraban indeks. Mempermudahkan pendaraban indeks yang melibatkan nombor bulat. 2 kuasa 5 darab 2 kuasa 3. Bagaimanakah kita menggunakan jadual pendaraban indeks ibu dan anak ini untuk menyelesaikan soalan 2 kuasa 5 darab 2 kuasa 3? Yang pertama, pelajar perlu menulis soalan di ruangan soalan. Yang kedua, pelajar perlu menyenaraikan ibu dan menuliskan di ruangan ibu.
dan pelajar perlu menyenaraikan anak, iaitu 5, 3. Dan menjumlahkan anak. 5 tambah 3, 8. Maka pelajar menuliskan dalam tata tanda indeks, iaitu 2 kuasa 8. Dan pelajar menulis kembali jawapan di ruangan jawapan. Maka 2 kuasa 5 darab 2 kuasa 3 adalah bersamaan dengan 2 kuasa 8. Soalan kedua, mempermudahkan pendaraban indeks yang melibatkan sebutan algebra berangka. 5 C kuasa 3 darab 2 C kuasa 4 darab 3 D kuasa 8. Langkah pertama, bagi menggunakan JPI ibu dan anak ini, ialah di mana pelajar perlu menuliskan soalan di ruangan soalan. Pelajar menyenaraikan ibu, iaitu C dan D. Dan pelajar menyenaraikan anak masing-masing, iaitu 3, 4 dan 8. Dan pelajar menjumlahkan anak masing-masing dan menuliskan dalam tata tanda indeks dan pelajar mendarabkan 5 darab 2 darab 3 memberikan jawapan akhir iaitu 30 C kuasa 7 di kuasa 8. JPI ibu dan anak ataupun jadual pendaraban indeks ibu dan anak dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah pendaraban indeks dengan mudah, yakin, pantas dan tepat. Berikut adalah dapatan kajian tindakan saya. Keputusan ujian pra. Terdapat 5 orang pelajar mendapat markah sifar dan markah tertinggi adalah 6 markah sahaja. Selepas pelajar diperkenalkan dengan JPI ibu dan anak, keputusan ujian pos mereka ialah di mana tiada pelajar mendapat markah sifar dan ada 10 orang pelajar mendapat markah penuh. Dapatan kajian temu bual. Ini adalah antara temu bual dengan pelajar. Pelajar menyatakan bahawa kaedah JPI ibu dan anak ini senang diingat dan menyeronokkan, mudah difahami dan memberi keyakinan kepada saya semasa menjawab soalan pendaraban indeks. Saya tidak suka matematik, tetapi sekarang saya rasa saya mula minat kerana ada cara senang untuk belajar. Berikut adalah kertas jawapan pelajar. Semasa ujian pra, pelajar keliru mendarab indeks. Mereka mendarabkan indeks dengan indeks. Dan ada juga pelajar yang langsung tidak menjawab.
Selepas mereka diperkenalkan dengan JPI ibu dan anak untuk menyelesaikan masalah pendaraban indeks, mereka sekali lagi membuat ujian, iaitu ujian POS. Dalam ujian POS ini, pelajar berjaya mendarab indeks dengan yakin, walaupun pendaraban indeks melibatkan nombor pecahan, nombor perpuluhan, dan sebutan algebra dengan asas yang berlainan. Ini adalah rumusan kajian tindakan saya. Ke atas 30 orang pelajar di tingkatan 3 Kenanga SMK Sansek. Dari segi prestasi markah, antara ujian pra dan ujian POS, ada peningkatan yang sangat ketara. Dalam ujian POS mereka, kerana mereka ramai yang mendapat markah penuh. Motivasi mereka juga meningkat. Mereka bersemangat dan seronok untuk belajar. Walaupun skop pendaraban indeks ini kecil, tetapi memberikan impak yang besar kepada pelajar tersebut, di mana mereka sudah tidak keliru lagi untuk menyelesaikan sebarang pendaraban indeks. Dan jangka masa PDPC yang dahulunya dijalankan selama 2 minggu berjaya dihabiskan dalam masa 1 jam sahaja. Dan pengkaji berjaya melakukan kajian ini di sekolah lain. Dan ini membuktikan bahawa intervensi JPI ibu dan anak ini berkesan, mudah, cepat dan tepat. Ini pula adalah adaptasi JPI ibu dan anak kepada pembelajaran norma baharu. Pengajaran PDPR dan saluran ilmu dilakukan melalui grup WhatsApp, channel Telegram dan juga video. Penilaian dan latihan pula pelajar diberikan lembaran kerja, download dan cetak, atau isi jawapan guna WhatsApp dan juga channel Telegram berkenaan dengan topik pendaraban indeks. Dari segi penilaian, penyemakan hasil kerja pelajar melalui WhatsApp. Ini pula perbandingan markah ujian 10 soalan, pendaraban indeks, PDPC dan ujian PDPR semasa PKP. Hasil dapatan daripada keputusan ujian ini, para pelajar dapat mengekalkan markah yang baik dan ada juga pelajar dapat meningkatkan markah mereka. Maka, dengan ini JPI ibu dan anak adalah berkesan digunakan
oleh pelajar secara kendiri. Ini adalah cadangan adaptasi JPI Ibu dan Anak kepada pembelajaran norma baharu. Kita yang dahulunya adalah sekolah fizikal, kita pula boleh beralih kepada sekolah maya, iaitu pembelajaran atas talian. Bahan maujud, buku teks, buku latihan, buku kerja, boleh diadaptasikan kepada bahan atau media yang interaktif seperti brosur, e-book, buku teks, e-book yang dapat dikongsikan melalui alam maya atau internet, melalui aplikasi dalam telefon bimbit dan juga rakaman video. Penilaian dan latihan boleh menggunakan Google Form, latihan, lembaran kerja yang didownload dan juga dicetak sebagai modul untuk diberikan kepada pelajar. Pengajaran boleh dilakukan melalui Google Meet, Zoom, StreamYard dan lain-lain lagi. Saluran ilmu melalui platform teknologi seperti WhatsApp, Telegram, YouTube atau Facebook. Dan keistimewaan pengajaran norma baharu ini, di mana bahan alam maya mudah dicapai, bahan media boleh diulang dan bahan pengajaran lebih menarik dan interaktif. Berikut adalah penyebarluasan JPI Ibu dan Anak bagi peringkat sekolah. Pada 1 November 2019, saya mengadakan bengkel matematik JPI Ibu dan Anak kepada 110 orang pelajar tingkatan 3 di SMK Pulau Gaya. Pada 6 November 2019, saya mengadakan bengkel matematik JPI Ibu dan Anak kepada 78 orang pelajar tingkatan 4 di SMK Pulau Gaya. Bagi peringkat daerah, iaitu pada 29 September 2018, saya terlibat dalam kolokium kajian tindakan PLC S1 yang melibatkan 50 orang guru dan juga 2 orang pegawai BTP. Di BTP Penampang, tajuk kajian tindakan saya iaitu JPI Ibu dan Anak meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah pendaraban indeks. Dan 30 April 2019, pelaksanaan komuniti pembelajaran yang melibatkan 30 orang pelajar tingkatan 3 dan 8 orang guru SMK Sanzek. Penglibatan saya ini dalam kolokium kajian berjaya merangkul anugerah emas. Di peringkat negeri, pada 18 September 2019, saya terlibat dalam perkongsian amalan terbaik PDPC Matematik PPD Tuaran yang melibatkan 10 orang guru wakil dari 10 buah sekolah menengah di Tuaran beserta dengan 2 pegawai akademik dan seorang pelajar tahun 6 di Pusat Kegiatan Guru Tuaran. Di peringkat antarabangsa pula, pada 11 Oktober 2019, saya mengadakan bengkel JPI Ibu dan Anak yang bertajuk Simplifying Index Multiplication
in Mathematics. Bengkel ini adalah dalam bahasa Inggeris. Berlokasi di Bangkok International Trade and Exhibition Centre, BTEC, Thailand. Seramai 120 orang peserta atau guru dari negara Bangkok, Sri Lanka, Filipina, Myanmar, dan Malaysia terlibat dalam bengkel ini. Pada 26 Jun 2020, saya mengikuti pertandingan inovasi dan berjaya merangkul anugerah emas dalam Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif INKIG 2020. Peringkat PPD Kota Kinabalu. Pada 17 Julai 2020, juga pertandingan inovasi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif INKIG 2020 Zon Kota Kinabalu dan saya berjaya merangkul anugerah perak. Kajian berterusan bakal diteruskan di peringkat sarjana master UMS dengan tajuk Kesan Teknik Mnemonik berbantukan JPI dan pembelajaran kooperatif terhadap pemikiran algebra pelajar berpencapaian rendah. Sekian saja perkongsian kajian tindakan saya. Saya mengharapkan agar perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sekian dan terima kasih.